Memang susah nak jaga hati mak ni, betul tak tuan puan? Susah nak jaga hati mak, tapi itu perintah Allah. Tulis. Yang anak baca, anak tu nangis, anak tu datang minta maaf. Itu pengalaman saya dalam hidup. Tapi akhirnya Ustazah fikir, Masya Allah, aku kena berubah. Tolong berjiwa besar. Tolong berjiwa besar, ya. Hidup bahagia, gembira, ceria, walau apapun keadaan yang berlaku. Kita berjiwa besar. Jangan mudah kecil hati dengan anak-anak. Sebab bahaya tuan-puan. Kecil hati kita tu boleh jadi masa depan anak-anak kita. Jangan mudah kecil hati. Dulu Ustazah mudah kecil hati juga tuan-puan. Ya, mungkin zaman-zaman peralihan umur 40 nak jadi ke 45 ni, ya, zaman-zaman peralihan tu mudah juga kecil hati dengan anak. Tapi tak. Lepas tu insya-Allah kita cuba minta dengan Allah berjiwa besar. Jangan kecil hati mudah-mudah. Dengan anak-anak tuan-puan, insya-Allah kita dah siapkan kemaafan. Dah siap dah. Ustazah pernah, ya, ni cerita kecil hati lah. Pernah tuan-puan terlampau rindu dengan anak yang duduk asrama tu, rindu sangat, sayang sangat kat anak ni, cinta sangat dengan anak ni, rindunya dia nak balik. Ustazah suka sangat, dia dah siapkan dah makanan untuk dia. Lepas tu satu rumah pun suka, tuan-puan, rindu dengan anak tu. Lepas tu Ustazah pun masa tu duduk dekat tingkat 2 bilik Ustazah, duduk kat situ. Tiba-tiba dengan bunyi kat bawah tu riuh rendah. Anak yang Ustazah masukkan dah balik. Jadi adik-adik dia, pembantu rumah Ustazah, semua dah bunyi-bunyi dah, kesukaan, keseronokan. Ustazah terdengar kat tingkat atas. Dalam hati kata, Masya Allah, anak aku dah balik, Alhamdulillah. Dah sampai dah. Ustazah tunggu dia balik tu, dapat tahu memang itu cuti kan. Maknanya terasa sangat, seminggu tu dah rasa dah bestnya nanti anak-anak nak balik berkumpul kat rumah. Dengar bunyi orang ketawa-ketawa kat bawah, tapi tak sampai-sampai anak tu ke atas. Ya, ni mak mudah kecil hati. Dengar bunyi, lama-lama makin sayup bunyi tu, dah tak dengar dah. Yang kita ni tunggu kat bilik kan, ya, tunggu aja. Tak datang. Lama tunggu, 10 minit, 11 minit, setengah jam, tak datang, dah senyap dah. Ketika tu Ustazah terfikir benda lain. Dia terfikir macam mana Ustazah dengan mak masa dulu-dulu, ya, bahkan ketika itu juga, masa sekarang pun kita dengan mak macam mana. Daripada kecil tuan-puan sekalian, bila kita balik rumah, daripada kecil, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, bahkan dah kahwin tuan-puan sekalian, bila balik rumah kita cari siapa? Kita cari mak. Daripada kecil, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, Assalamualaikum mak. Mak kat mana? Cari mak. Mak jawab, mak lah balik air. Cari. Mak ada dah balik mak. Ya, mak dah sediakan makan dah, pergi makan dulu ni. Daripada kecil tu. Jadi saya terfikir, apakah aku tak tunjuk contoh tu pada anak-anak? Bahkan dah tua tuan-puan, balik rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, katalah dah jumpa abah dah, tapi belum salam dengan mak. Mak kat mana bah? Mak dalam bilik air. Pergi pintu bilik air. Mak, kata pintu, buat ceria-ceria. Mak, buat semangat, seronok, excited nak jumpa mak. Mak jawab, ya, siapa tu? Mak kata, Kak Cik ni dah balik mak. Ya Allah, anak bertuah. Sampai dah, ya. Mak dah siapkan semua tu Kak Cik, bawa Zahar dengan anak-anak makan. Dah, mak dah siap semua dah. Tapi kita tahu kita diajar oleh ibu ayah kita, yang paling mahal dalam rumah itu adalah ibu dan ayah kita. Duduk simpuh kat tepi pintu, duduk je. Kalau ada handphone, main handphone dulu, ya, jawab WhatsApp dulu. Sekarang mak keluar daripada tandas. Mak keluar daripada tandas, dia terkejut tengok kita kat depan pintu. Ya Allah, anak bertuah ni ditunggu kita.
Ya, lepas tu kita pun salam. Mestilah mak, kak cik balik nak jumpa mak, salam. Masa salam tu tuan-puan, terenjut-renjut mak. Kenapa terenjut-renjut? Nangis dia bila ada anak dia yang balik rumah untuk jumpa dia. Tak ada selera makan selagi tak jumpa mak. Ustazah terfikir benda tu, Masya Allah, aku tak tunjuk dengan anak-anak selama ni. Jadi kecil hati. Ya, tunggu tak naik, turunlah kita. Kita pun turun tengok anak tu tengah makan, sedap-sedap makan. Umi ada ke? Dia kata, ya. Jadi kita tu hati tu dah macam, alah kan ni kenapa lah tak datang cari kita dulu kan. Ni pasal cerita sungguh-sungguh ni, terang-terang ni tuan-puan sekalian. Lepas tu duduk, ya, nak cakap terus, nak tegur, takut nanti anak kita sampai-sampai pun dah jadi tak ngam pula dengan kita. Tapi kita ni ada rasa kecil hati tuan-puan sekalian. Apa nak buat? Ini cerita ustazah yang benar ketika itu, ya. Ustazah tulis surat kepada anak yang sangat ustazah cintai, yang ustazah harap ia jadi lebih baik daripada ibu dan ayahnya. Seorang hafizah Quran anak tu tuan-puan. Tapi ustazah kena bimbing dia untuk apa? Untuk berbakti pada kedua ibu bapanya, untuk jaga dan tatang hati kedua ibu bapa ni. Tulis surat, maafkan Umi, ya, Umi hanya bercakap sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Memang susah nak jaga hati mak ni, betul tak tuan-puan? Susah nak jaga hati mak, tapi itu perintah Allah. Tulis. Yang anak baca, anak tu nangis, anak tu datang minta maaf. Itu pengalaman saya dalam hidup. Tapi akhirnya ustazah fikir, Masya Allah, aku kena berubah. Boleh nak nasihat anak, nak tegur anak apa semua, tapi hati kita kena hati yang besar. Jiwa kita kena jiwa besar. Jangan mudah-mudah kecil-kecil hati. Ya, kena jiwa besar, sebab kita adalah murabbiyah, pendidik kepada anak kita. Kalau kita kecil hati, nanti perkataan yang keluar daripada hati yang kecil tu lain kan perkataan yang keluar kan. Yelah, siapalah mak ni, kan dah lain bunyi itu kan, ya. Tapi bila hati kita besar, jiwa kita besar, Masya Allah, kita mendidik dengan penuh kasih sayang. Kita berikan kemaafan kepada anak-anak. Ada masa tuan-puan dengan anak-anak, ada masa geram yang macam hold dululah, malah nak cakap maafkan, hold dulu. Boleh pula main hold. Tapi bila kita berjiwa besar tuan-puan, kita dah siapkan kemaafan untuk anak-anak kita.